Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan dengan anda-anda yang sempat saya santuni malam ini. Apa khabar saudara Zamari LC? Puan Maimunah Miharat, Mustafa Ilyas, Anwar Jubin, Saudara Syarul Azam dari Kota Baru Kelantan, Saudara Mazli Syamsuddin. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Saudara Nafas terakhir, benar, berita itu sekejap lagi saya akan bagi pencerahan sedikit. Puan Nur Maria, Saudara Syahar Ibrahim. Terima kasih Saudara Nafas terakhir, alhamdulillah. Tapi temperature naik balik. Itu yang heran tu. Saudara Samsul Anwar, Saudara S Abdul Hakim Jaafar, Saudara Ibrahim Cik Muda, Saudara Muhammad Nazri Syafi'i daripada Lostar Kedah. Apa khabar? Tu cik. Saudara Piknik Juragan. Saudara Muhammad Razi, Saudara Abu Nem, Cik Mendan, Saudara Muhammad Effendi, urut bismillah. Begitu juga dengan Saudara Hashim Alias. Apa khabar orang Melaka? Puan Marabiah Abdullah, Saudara Abu Nems dari Taiping Perak, Saudara Mat Syarul Abdul Karim, Jejak Rimba, Ahmad Manap, Mat Spana. Terima kasih. Begitu juga dengan Ajmin Arimin, Rusinin Kuringot. Apa khabar orang Sarawak? Teman-teman yang lain, Yang Maya, Limut, Saudara Rasad dan teman-teman yang lain. Yang saya harapkan adalah jangan lupa like, share dan subscribe. Samping itu jangan lupa subscribe di Instagram. Kerana jika ada gangguan, bolehlah masuk ke dalam channel Instagram. Ya, saudara Azrul Jalil, saudara Azri Tok Kaya, saudara Kamal Zaman, saudara Awang Yusof. Ini daripada teman-teman kita di Instagram. Saudara Rosli 68, saudara Jagung Lover. Begitu juga saudara Muhammad Johari, saudara Jamiah, Puan Jamiah Lajis, Kamal Awang, Jejak Rimba, Wan Osman, Fazilah Awang, serta teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni. Saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santuni usai pencerahan ini. Ya, Puan Badaria, Mentiah Tobari, saudara Raja Kamal, Raja Baizan ni rasanya, saudara Openg. Begitu juga saudara Muhammad Zulkarnain, Mat Spana, Jamiah Buang, Ahmad Tamizi dan Jaka Linglung. Saudara, baik, hari ini saudara adalah hari Sabtu 18 Jun, hari yang ke-820 COVID melanda negara kita. Bagaimanapun ini hari saya mohon maaf kerana saya tidak dapat memberi pencerahan kerana tidak ada perkabaran daripada Kementerian Kesihatan. Bagaimanapun kita berdoalah biarlah ada jumlah tersusut dan segeralah kita memutuskan jaringan COVID-19 ini, saudara. Kita terus masuk dalam segmen e-commerce, ya, saudara Syarul, saudara Abdullah Manap, saudara Zamanuddin Yassin, Tan, Wan Ahmad, Muhammad Johari, Muhammad Yusuf Hamzah, Wan Dahlia Hassan. Dia, jika saudara ada produk mahu diwawarkan, bolehlah berhubung dengan Al-Azhar di talian 011-330-41241, saudara. Kalau dengan Al-Azhar, tentulah stangi bakurnya untuk mewangikan, mengharumkan rumah kita dan juga bilik kita. Samping itu jangan lupa boleh memesan minyak wangi. Minyak wangi ini ia berasaskan kepada kayu gaharu. Saya menggunakan parfum jenama Amir Al-Qud. Mana Raja Kayu Hud, Datuk Qud agamaknya. Saudara juga boleh menghubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Juga saudara boleh juga meminta beliau menyampaikan kepada saya untuk mewawarkan produk saudara. Di sekitar Lembah Kelang, bolehlah menghubungi saudara Syauki di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan. Harganya murah, lebih murah daripada harga pasar dan grade-nya grade AA, ya. Puan Nur Azila Yahya, Hazrul Aidi, Puan Hatijah.
Selain daripada itu, jangan lupa saudara, popiah sira Lady Maria, sedap, rangup, pedas dan manis. Sila hubungi Saudara Nizam di talian 0194351203. Itulah seketika untuk kita menyantuni e-commerce. Saudara, hari ini petang baru sebentar tadi saya menerima berita duka, iaitu kembalinya keramatullah penyanyi dan juga pelakon Adibah Noor, sebutir lagi bintang yang gemerlap di dunia seni tanah air, berakhir. Kabarnya Allahyarham meninggal dunia sekitar jam 7.45 petang tadi di Hospital Gleneagles. Saudara, sebenarnya Allahyarhamah mengidap penyakit kanser ovary, kanser rahim tahap 4. Cuma dia selama ni menyembunyikan penyakitnya, tak beritahu ke orang. Dia saja yang mengetahui, dia saja yang menderitai penyakit yang dialaminya. Ya, kita bersimpati dan kita rasa kehilangan seorang bintang di arena seni. Oleh itu, saudara, apa salahnya mari kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Adibah Noor yang meninggal dalam usia 52 tahun. Kesan daripada sakit kanser rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semoga roh Allahyarhamah ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihinya. Ya saudara, saya dengan Allahyarhamah ni, saya seronok berbual dengan Allahyarham kerana orangnya begitu mudah, mesra dan tidak suka membicarakan soal-soal orang lain. Bicaranya penuh dengan senda gurau. Terasa sangatlah kehilangannya saudara. Tapi apakan daya, itulah kehidupan ini, pertunangannya adalah kematian saudara. Hidup mesti diteruskan. Kerana itu saudara, saya perlu menyantuni aspek naluri kehidupan. Kerana saudara, sesungguhnya memberi pertolongan kepada sesama Muslim yang sedang terinaya adalah wajib bagi setiap Muslim yang lain. Sama ada mereka yang menghadapi penginayaan yang melibatkan jiwa, harta atau kehormatannya, maupun bersifat lahir ataupun batin. Jadi kita perlu membantu mereka yang menghadapi suasana yang sebegitu. Kerana menurut Imam Ahmad yang meriwayatkan daripada Syahal bin Hanif bahawa baginda Rasulullah SAW ada bersabda, apabila ada seorang mukmin direndahkan di hadapan seseorang lain dan orang itu tidak mahu menolongnya, maka dia mampu menolongnya, maka Allah SWT akan merendahkan dia di hadapan semua makhluk pada hari kiamat kelak. Jadi maksudnya baginda Rasulullah meminta supaya kita sama-sama kita saling bantu-membantu. Jangan kita biarkan sama umat muslimin, saudara kita berada dalam kesusahan. Kerana begitu juga kalau beri pinjaman. Kerana memberi pinjaman kepada orang yang memerlukan adalah akhlak yang mulia. Kadang-kadang seorang Muslim menghadapi masalah kewangan, sedangkan dia mempunyai tanggungjawab untuk membiayai keperluan asasnya seperti makan, minum, tempat tinggal, kesihatan dan lain-lain. Dan apabila bertemu dengan orang yang berada dalam keadaan seperti ini, hendaklah kita segera menolongnya. Sekurang-kurangnya dengan memberinya pinjaman wang adalah satu kezaliman kalau kita memanfaatkan keadaan ini untuk mengeksploitasikannya dengan cara meminjamkan wang, namun bila nak minta pulangan balik, minta disertai dengan bunga. Itu yang riba tu saudara. Kerana Allah SWT berfirman, maksudnya, maka bacalah apa yang mudah bagimu daripadanya, dan dirikanlah solat serta berikan zakat, dan berilah pinjaman sebagai pinjaman yang baik. Itu adalah surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. Jadi apabila umat Islam mempraktikkan akhlak mulia ini dengan baik, akan terbentuklah masyarakat ideal yang diidamkan di samping mendapat pahala daripada Allah SWT. Dan baginda Rasulullah SAW bersabda, sesiapa memberi pinjaman 1 dirham kepada seorang Muslim sebanyak 2 kali, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala dia memberi sedekah salah 1 dirhamnya. Bahkan kadang-kadang pahala memberi pinjaman melebihi pahala daripada memberi sedekah.
bergantung kepada keadaan orang yang dipinjamkan dan orang yang diberi sedekah. Dalam artinya saudara, bagi Rasulullah menggalakkan kita untuk membantu saudara kita. Allah juga menuntut supaya kita saling bantu-membantu. Sebab itu kalau kita rajin bersedekah, insya-Allah kita akan mendapat laba yang lebih daripada itu. Jangan kita bagi orang pinjam duit, bila nak pulang balik kita kenakan bunga. Itu riba, saudara. Semoga anda semua mendapat sedikit hidayah dari penjelasan ini. Saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Kiriman Cikgu Ibil. Katanya, orang yang suka selalu beristighfar, maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya di setiap kesulitan yang dihadapinya. Orang yang suka beristighfar, astaghfirullahalazim. Sebab itu usai kita solat 5 waktu itu, jangan lupa beristighfar, saudara. Kita serahkanlah segala kehidupan kita pada Allah SWT. Kerana itulah sebenarnya diri kita hanya sekadar hidup di dunia ini pinjam-pinjaman. Tak lebih daripada itu. Ada kalanya kita akan kembali ke rahmatullah. Saudara, jangan lupa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Tapi bagi yang hidup, kena berusaha. Sebab itu, dalam kita berusaha, kita mohon agar pimpinan negara kita tidak berbelanja tanpa had. Kerana kita bimbang negara akan muflis dan rakyat akan susah. Ya, saudara Azal Yusuf, Damanari, Puan Ros, Adnan Ahmad. Kita juga dengan Puan Hasnah Junaidi, Cik Latif, Bob Rizal Edwardian. Ini daripada sekolah menengah King Edward di Taiping. Saudara Azmi Nordin, Abdul Talib Abu Bakar, Asy Yusuf, Muhammad Razi, Nur Helmi, Iza Abdul Hamid dan Coca-Cola. Mutiara Kata, next pantun Pak Nazil. Anda sudah tahu segmennya. Saya harus mengikut segmen begitu supaya tersusun. Jangan macam rojak ke atas ke bawah, dia kelang kabut, saudara. Tajuk kita malam ini, saudara, adalah untung sabut timbul. Untung batu macam mana? Sebentar lagi. Kita santun dulu. Pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, ikan kelah masak berkuah, goreng linang bakar pelata. Biar kalah asal bermaruah, bukan menang orang menista. Ini beliau mengingatkan pada siapa saja yang nak bertanding untuk mendapat satu jawatan, biarlah kita menang itu dengan bermaruah. Bukannya menang itu dinista oleh orang, penuh dengan penipuan dan sebagainya. Kata Pak Nazir lagi, cantiknya kedai dinding berukir, selalu ke sana setiap Selasa. Bijak pandai hendak disingkir, cuma kerana berebut kuasa. Ini kehidupan kita hari ini, saudara. Akhirnya orang yang bijak pandai itu disingkirkan. Saudara Anas, saudara Azman Hussein, Ramlah Razak. Apa khabar Tok Putih? Nak ubah parlimen, sabar. Jangan terburu-buru. Sebab itu saya harus mengingatkan. Jangan lupa, saya kena sentiasa mengingatkan anda yang berhasrat untuk menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun apa sahaja channelnya, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Begitu juga sebarang kiriman yang anda hantar, gunakanlah bahasa yang baik. Kalau melanggar apa yang digariskan oleh Kementerian Komunikasi, itu urusan anda. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tidak mampu untuk menatap ataupun menyemak semua komen-komen yang ditulis maupun suntingan. Ingat, ini pencerahan politik, berhasrat untuk sekadar memberi informasi agar warga kita sentiasa berinformasi. Bila saya memberi pencerahan, paksinya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jangan susah hati saya. Kalau tak setuju pun tak apa pada saya. Kalau selalu bersetuju pun, alhamdulillah. Itu saja saya. Tapi kalau nak membalas ataupun mau bertanya atau mau pencerahan lebih lagi, hantarkanlah komen-komen saudara, insya-Allah. Kalau bahasa itu baik, bahasa-bahasa itu harmoni, maka saya akan menyantuni. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai, saudara. Hari ini cuaca di sekitar persekaran kawasan saya nampak gayanya macam nak hujan, tapi tak hujan, mendung. Dalam suasana begini, saya berseru pada teman-teman, kabarnya sudah ada kawasan lain yang sudah pun mengalami banjir kilat. Jadi kerana hujan dah mula turun,
Saya tak tahu apakah sekarang ni dah sampai musim monsun. Tapi nampak gayanya sekarang ni di Kedah, di Perlis, di Perak, di Johor, Sabah, Sarawak tak tahulah. Tapi di sekitar di tanah-tanah Semenanjung ini sudah ada hujan di sana sini. Jadi macam saya pesan semalam, kawallah anak-anak kita, cucu-cucu kita supaya jangan main di tepi parit. Saudara, mereka tak tahu kadang-kadang dalam suka ada duka yang terselindung. Saudara Delmira, Eda Saila, Syarimat, begitu juga dengan Iskaz Rashid, Maznah Cik Mat, Kamrul Zaman. Saudara, dari laporan yang saya terima, ada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna mengatakan bahawa harga ayam bakal naik lagi setelah berakhirnya skim harga maksimum runcit ayam pada 30 Jun yang akan datang, saudara. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna, Alexander Natalinggi, susulan jangkaan kenaikan harga ayam, maka Kementerian Kewangan sedang merangka pemberian bantuan kepada golongan memerlukan yang akan dimuktamadkan hujung bulan ini. Ini yang saya tak suka dengar. Bila ada masalah sikit, bagi duit. Masalah tak selesai. Dan yang saya tidak begitu suka mendengarnya apabila umumnya banyak. 1 bilion, 2 bilion, 400 juta, 500 juta. Tapi sampai sebanyak mana? Wang yang dijanjikan ramai yang tak dapat. Bantuan banjir, bantuan BKM lah, bantuan keluarga Malaysia. Pengumuman besar. Rakyat menyambut dengan baik. Tapi bila nak pergi, nak minta bantuan yang dijanjikan, banyak pula dia punya birokrasi. Kononnya dulu ada syarikat, sekarang syarikat tu masih belum bertutup. Belum tutup lagi syarikat, tak layak untuk mendapat. Itulah keadaan, saudara. Bagi saya, tak perlu kita nak memberi subsidi ke ataupun nak beri bantuan kewangan. Kerana kita bukan warga peminta sedekah. Jangan kita didik warga kita dengan budaya meminta-minta. Dah susah minta duit. Susah minta duit. Hari lain macam mana? Yang penting pimpinan harus memikirkan bagaimana warga kita dapat menambah pendapatannya dan disediakan peluang-peluang pekerjaan. Ini juga bersangkut rapat dengan hadirnya pelabur. Bila ada kilang, ada pusat-pusat pelaburan, maka berpeluanglah warga kita mendapat pekerjaan. Saudara, ini tidak. Susah sikit, dah kononnya Kementerian Kewangan akan memikirkan, akan kita muktamadkan hujung bulan. Sedangkan daripada sekarang nak sampai hujung bulan ni berapa hari lagi? 10 hari lebih. Takkan 10 hari tu nak bagi makan pasir sementara nak tunggu bantuan. Saya rasa ada lebih baik pimpinan negara memikirkan bagaimana kita mau mengekang harga di pasaran, harga barangan, harga beras, harga gula, makanan perlu mesti dikekang harganya. Jangan diizinkan parasit-parasit, buaya-buaya lintah darat ni mengambil kesempatan. Bila umum sikit, kenaikan gaji ke atau QPAC, minta supaya dikaji semula kenaikan gaji, barang pun naik. Kena ingat, kaki tangan kerajaan bukannya seluruh warga kita. Hanya sekitar dalam 2-3% saja, saudara. Lainnya adalah rakyat biasa. Bagaimana dengan petani? Bagaimana dengan nelayan? Bagaimana dengan penternak? Orang biasa, orang yang dah pencen. Malahan, yang sudah berapa lama dah tak dengar pun cerita lagi tentang bekas-bekas tentera, bekas-bekas anggota polis yang sudah pun pencen dari jawatan. Apakah cukup pencen yang diberikan pada mereka? Kalau tak cukup, perlu dikaji. Bagi saya, paling penting turunkan harga barangan dan sediakan peluang pekerjaan. Macam-macam boleh buat dan dipermudahkan. Kalau warga kita nak berniaga, janganlah diganggu perniagaan mereka. Saya ingat seminggu, 2 minggu lalu pun saya dah bercakap, kalau Kak Minah ke, Makcik Kiah ke, Abang Azman ke, nak buat meniaga goreng pisang, meniaga nasi lemak di kaki lima atau tepi jalan, janganlah dipunggah peralatan. Kalau itu melanggar tempat yang disediakan, yang tidak diwartakan untuk berniaga, berilah mereka tempat. Bukan punggah segala peralatan mereka tu. Besok dia nak berniaga macam mana lagi? Inilah keadaan sekarang ni. Saya mengatakan pimpinan harus merasai, turun
ke lapangan, lihat apa yang dideritai oleh rakyat. Anda peringkat menteri tak ada masalah, timbalan menteri tak ada masalah, wakil-wakil rakyat tak ada masalah. Anda mempunyai pendapatan yang tetap, yang sungguh lumayan. Tetapi bagaimana dengan rakyat biasa? Bagaimana dengan marhain yang B40, M60, 40, dan mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi sudah pun muflis, ada berniaga, terpaksa perniagaan ditutup. Ini yang perlu kita fikirkan. Jangan kita hanya memikirkan diri kita. Dan menteri kena sedar diri, timbalan menteri kena sedar diri, wakil rakyat juga harus sedar diri bahawa pendapatan anda tiap bulan itu datangnya daripada kocek rakyat. Itu keadaan saya haraplah supaya bukan hanya membuat pengumuman yang molek-molek, tapi akhirnya yang molek-molek itu tidak cantik jadinya, malahan menambah derita di hati rakyat. Yang kita mahu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna explore ataupun turunkan semua para pegawainya di tempat-tempat membeli belah, di pasar-pasar. Tengok kenapa harga barang ini mahal. Kalau harga ayam mahal, kenapa? Boleh bertanya pula dengan Kementerian Pertanian, sejauh mana kenyataan mereka sekarang ini harga dedak ke, harga barang makanan itu mahal. Cari upaya macam mana dapat dimurahkan supaya kos pengeluaran itu tak meningkat. Ini masalah yang kita lihat sebenarnya. Tapi pak-pak menteri ini sibuk membuat pengumuman satu demi satu. Tapi tak sampai ke mana. Hanya saya lihat seolah melepaskan batuk di tangga. Itulah keadaannya. Saya haraplah bahawa permasalahan harga barangan di pasaran ini, tolonglah, bantulah rakyat, kekanglah harganya. Bukan hanya sekadar, kerana harga barang naik, kerajaan bagi duit. Lepas habis duit tu, takkan nak bagi hari, takkan nak bagi setiap bulan. Selalunya one off. One off pun bukanlah banyak mana pun RM500 ataupun RM1,000. Masuk bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, teranga lagi. Sedangkan harga barang terus naik. Jadi ini tidak membantu. Kalau kita boleh mampu mengekang harga di pasaran dan ada peluang pekerjaan, senang untuk rakyat mengusahakan perniagaannya, saya rasa tak ada masalah. Tak perlu nak dikorek lagi daripada tabung negara ini hanya nak bagi. Ini tidak macam anak ayam. Mereka menganggap warga ini macam ayam. Anak ayam, ditabur padi, tabur beras, maka pematuklah ayam tu. Habis tu duduk melengung dalam reban. Itu tak betul. Usahakanlah saudara, ya. Dan saya nak mengucapkan, kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada Datuk Kamarudin. Beliau adalah anggota Lembaga Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia, Angkasa, dan beliau merangkap ahli Lembaga International Cooperative Alliance, ICA. Kerana Datuk Haji Kamarudin Ismail ni telah pun dilantik semula sebagai ahli Lembaga Eksekutif EXCOM kepada International Cooperative Agriculture Organisation, ICAO, yang koperasi yang banyak terlibat dalam sektor pertanian. Pelantikan itu dibuat untuk penggal 2022 hingga 2026, 4 tahun, dalam mesyuarat yang berlangsung pada 17 hari bulan yang lalu di Hotel Silken Al-Andalus, Seville, Spanyol. Saudara, kita warga harus bangga ada juga anak bangsa kita yang dilantik dalam menganggotai lembaga pengarah pertubuhan yang sebetul. Dengan pemilihan Datuk Haji Kamarudin ini, beliau mewakili rantau Asia Pasifik yang dalam ICAO yang dianggotai seramai 42 koperasi dari 35 negara dari seluruh dunia. Dan kita mengharapkan dengan keberadaan Datuk Kamarudin Ismail ini, maka banyaklah peluang-peluang yang dapat dikutip daripada pertubuhan tersebut dibawa ke negara kita, ya saudara, dan juga ada idea, ada ilham-ilham yang lebih baik untuk negara kita. Tahniah Datuk Haji Kamarudin Ismail, semoga anda dapat menjalankan tugas dengan baik demi lestari kebahagiaan rakyat negara kita. Dan hari ini saya dapat menurut kajian, ini kajian Badan Dunia, mengatakan bahawa kesemua negara dinilai melalui bagaimana mereka menggunakan pengajaran dari Al-Quran ke dalam kehidupan masyarakat. Ramai orang menjangkakan bahawa Malaysia dan Arab Saudi akan mengungguli tempat ke atas. Namun jangkaan itu meleset, saudara, kerana kajian bukan dinilai kepada rakyatnya beragama apa-apa, tapi perilaku, kegiatan harian,
urus tabir negara menepati apa yang Al-Quran sarankan. Dan ternyata semalam diumumkan bahawa negara Singapura menduduki tempat ke-7 berbanding negara Malaysia yang berada di tangga 33. Kerana tahap kebersihan, isu rasuah pemimpin, kebajikan rakyat lebih terjamin di Singapura berbanding negara kita. Tempat pertama dirangkul sebuah negara island. Jadi bukan negara Islam mengungguli pemerintahan, cara hidup, cara pentadbiran menurut ajaran Al-Quran. Ini yang kita katakan kadang-kadang di negara kita ini agama Islam itu agama persekutuan, tetapi ramai yang tidak melaksanakan ajaran Islam itu dalam kehidupan harian. Banyak tempat-tempat kotor terbiar, sedangkan Islam benci pada kekotoran. Banyak tanah-tanah yang masih kosong dan terbiar. Islam menentang segala pembaziran. Rakyat kita kadang-kadang pergi kat kedai-kedai makan, ambil macam-macam, letak atas meja, makan, tak habis, buang. Negara kita adalah antara negara yang paling banyak menghabiskan sisa-sisa makanan ke dalam tong sampah. Itu bukan ajaran Islam. Tuntutan baginda Rasulullah SAW, makanlah sehingga kamu merasa kenyang, kemudian berhenti. Jadi waktu kamu nak memilih makanan tu, kira-kiralah, jangan mengikut hawa nafsu. Itu ajaran Islam. Yang kita mengatakan Islam itu agama persekutuan, agama resmi persekutuan. Tapi kebanyakan kita ni kadang-kadang tidak menghayati. Islam menentang pembohongan, Islam menentang munafik. Tapi itulah juga sebenarnya amalan mereka. Sebab itu sekarang ni, menurut tinjauan Badan Dunia itu, Malaysia berada di kedudukan yang ke-33. Berbeza dengan negara Singapura, berada di kedudukan 7. Dan negara Ireland. Negara Ireland bukan negara Islam, tapi mereka mengadaptasikan kehidupan yang disarankan oleh Al-Quran, maka rakyatnya hidup senang lenang. Islam itu kesempurnaan, saudara. Jadi berusahalah kita mengikut, menterjemahkan apa yang kita baca Quran hari-hari, kita baca terjemahan. Pertama kali, jangan kita menduakan Allah SWT. Yang kedua, jangan sekali-kali mengharapkan bahawa rezeki itu daripada teman-teman, daripada pemimpin. Bukan. Rezeki itu diatur oleh Allah SWT. Saudara, itu sekadar pencerahan yang sempat saya nyatakan. Dalam keadaan sekarang, kita perlu ingat, saudara, jangan kita terjebak dalam suasana menyebarkan fitnah. Jangan kita memecah belahkan masyarakat. Tapi apa yang dialami oleh orang politik hari ini, kebanyakannya mereka suka memecah belahkan warga, ataupun kalau dalam parti macam parti UMNO ke parti apa sajalah, mereka lebih suka memecah belahkan kalangan ahli ataupun kalangan rakyat dalam amalan yang ditiru, diambil pakai dalam politik Machiavelli, iaitu pecah dan perintah. Ini tidak diizinkan oleh Islam. Islam menggalakkan kita supaya menyantuni dengan penuh kasih sayang. Hendaklah kamu berkasih sayang. Tapi orang kita ni bila masuk politik suka memecah belah. Orang ini tak betul, orang ini tak betul. Kita saja yang betul. Saya lihatlah sendiri, saya tak mau cakap lebih lah. Ada parti politik tu, dia sampai 7-8 kali kahwin dengan parti ini, tak sesuai, keluar. Kahwin pula dengan ni, tak sesuai, keluar. Dia menambah parti dia sertai. Akhirnya semua orang tak betul, dia seorang saja betul. Bagi saya lah, yang begini ni, saudara fikir sendirilah. Apabila mereka menunding jari pada orang lain, sedangkan diri mereka macam mana. Begitu juga macam pemimpin. Orang ni tak kena, orang itu tak kena, orang tu begini, orang tu begini. Dia macam mana? Apakah dia sempurna? Sedarlah, kita bukan maksum sikap kita sebagai insan di dunia ini, saudara. Dan kadang-kadang kita berselisih pendapat, tak ada masalah. Dalam Islam juga digalakkan untuk kita mengutarakan pandangan dan pendapat. Islam tidak meletakkan keistimewaan hanya orang yang handsome, orang yang kacak saja cakapnya benar. Tak. Kadang-kadang orang yang daripada golongan Habsyi, orang yang hitam legam, tapi pemikirannya baik, maka diterima. Jangan lupa, orang yang melakukan azan yang dirindui oleh Rasulullah SAW adalah Bilal. Bilal adalah orang kulit hitam, tak berapa cantik, tapi bila tiada kedengaran suara dari Bilal, baginda Rasulullah ternanti-nanti. Artinya tidak ada pemisah, malah meningkatkan kasih sayang. Saudara, so kemudian saya tengok dalam bermasyarakat, dalam berpolitik,
dalam pertubuhan-pertubuhan, ramai yang memilih untuk menjadi musuh dalam selimut. Masing-masing nak jadi musang berbulu ayam. Musang tapi pakai baju ayam sebab nak balun. Habis ayam itu satu reban makannya. Dan yang paling teruk sekali, lidah bercabang. Hari ni cakap ini, besok cakap itu. Hari ni kata begini, besok begitu. Ini yang saya lihat, saudara. Macam mana kita nak nafikan? Sebagai contoh, dulu waktu Dr. Mahathir mengundurkan diri daripada jawatan Perdana Menteri, mereka minta supaya diadakan segera pilihan raya. Tapi selepas itu naik Tan Sri Muhyiddin, tak senyap pula, diam. Tuntutan untuk mengadakan pilihan raya umum, diam. Yang sering meminta adalah pimpinan daripada UMNO. Kemudian berlaku perubahan lagi, naik Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. UMNO masih lagi dengan gesaan, dengan ketetapannya supaya dalam tempoh 6 bulan Datuk Ismail Sabri kenalah memanggil pilihan raya, sebab kita nak serahkan balik mandat itu pada rakyat. Tapi bagaimana mereka? Itu yang saya katakan, lidah bercabang, lidah biawak. Sebelum dapat jawatan, kita nak pilihan raya. Dah dapat jawatan, tak sesuai. Kerajaan masih stabil. Stabil apa bendanya, saudara? Mana-mana macam-macam tempat dan macam kita dengar. Dan kadang-kadang mereka hanya beranggapan bahawa diri mereka sajalah, bahawa insan terpilih yang terbaik. Ini salah, saudara. Inilah orang yang mewujudkan perasaan angkuh, sombong, bahawa merasakan diri dia lah segalanya betul. Ini yang perlu kita kikis daripada kehidupan kita. Malahan kadang-kadang ini saya nak tegur juga anak-anak muda kita yang dapat peluang belajar ke luar negara, belajar ke Jepun, ke Mesir, ke Jordan, ke Amerika, ke London, Jerman dan di seluruh pelosok dunia. Keluar daripada Menara Gading, bila balik saja merasakan diri dia betul. Pendapat dia saja kena ikut. Itu pun satu hal lagi. Kadang-kadang, saudara, tidak semestinya anda itu berilmu, tapi kalau tanpa pengalaman, ilmu pun tak boleh disantuni. Saya ada terbaca itu lagi. Contohnya macam di Sabah. Orang petani-petani di Sabah, mereka lebih mengetahui macam mana nak menanam pokok, macam mana nak membaja pokok. Datang pegawai ni konon keluar daripada pusat pengajian tinggi, sebagai pegawai pertanian, mereka pula nak mengajar, sedangkan dia orang dah penuh dengan pengalaman. Lepas tu kata kita tanam itu, tanam ini. Orang Sabah tanam tu artinya kubur. Jadi sepatutnya jangan kita memperlihatkan kita bijak ini nak mengatasi pengalaman. Pengalaman itu adalah segala-galanya yang boleh membawa kita untuk baik, buruk dan sebagainya. Tapi apabila pengalaman disantun dengan ilmu, maka lahirlah generasi yang hebat. Jadi saya harapkan anak-anak muda khususnya, bila anda berilmu, janganlah bongkak dengan orang yang lebih dewasa daripada anda, saudara. Kerana sekarang ni yang kita cari adalah pemimpin yang melaksanakan kepimpinan, bukan orang yang perlu kita pimpin pula. Masalah kita dalam masyarakat kita ni, kebanyakan mereka yang mahu duduk sebagai pemimpin sebenarnya seolah mereka minta dipimpin. Keputusan-keputusan yang dibuat hanya melalui pemikiran mereka saja. Sebab itu kita merasakan yang terbaiknya segerakanlah pilihan raya. Banyak orang bertanya dengan saya, apakah kerana pilihan raya itu hanya jalan penyelesaian kepada masalah yang kita hadapi hari ini? Dia bukanlah penyelesaian the only one, tetapi sebahagian daripada caranya untuk memudahkan. Bila saya bercerita ni, kadang-kadang orang jemu nak dengar. Tapi inilah realitinya. Kenapa kita mahu diadakan pilihan raya? Kerana pimpinan kerajaan hari ini adalah kerajaan yang rapuh. Perdana Menteri tidak mewakili parti yang mempunyai majoriti di parlimen. Kalangan mereka yang duduk dalam kerajaan juga bukanlah mewakili parti yang mempunyai majoriti yang lebih tinggi daripada parti lain. UMNO 42. Okeylah wakil-wakil rakyatnya. Tapi bagaimana dengan PAS? PAS cuma 18. Takkan boleh dibezakan antara PAS dengan Parti Keadilan. Waimah jauh sekali nak bezakan dengan Parti DAP. Begitu juga dengan Parti Pribumi Bersatu PBBM, yang kononnya mengungguli ataupun yang mendominasikan politik dalam Perikatan Nasional. Berapa kursi yang ada dimenangi oleh PBBM nak dibandingkan dengan UMNO. Tapi kerana mereka kurang daripada UMNO, kerja lain tak ada, serang UMNO je lah.
dengan harapan kalau ada pilihan raya UMNO kalah, mereka pula nak jadi dominan. Sedangkan diri mereka nak dibandingkan antara Parti Pribumi Bersatu ni dengan Parti Amanah pun. Sekurang-kurangnya Amanah ada 11 kursi. Parti Pribumi Bersatu sekarang ni tinggal 5-6 kursi je. Yang lain tu kebanyakannya katak-katak. Yang melompat sana, melompat sini. Jadi sebab itu katak sekali dia melompat, dia terus akan melompat lagi. Contoh, dulu dia dekat Parti Keadilan, macam Zuraidah, melompat masuk PBM. Kerana dah biasa, alah bisa Tegal biasa, dia pun melompat lagi masuk Parti Bangsa Malaysia. Tak tahulah lepas ni lompat ke mana lagi. Dia akan berterusan saya. Dan kalau mereka pula nak mencetuskan mesti melalui revolusi dan sebagainya, saya bercakap tahun dulu pada katakan, jangan sekali-kali kita mencetuskan revolusi. Once revolusi begin, it will never end up. Mana negara-negara yang dibangunkan, yang diberi kuasa pada pemimpinnya melalui revolusi, maka negara itu tidak akan stabil untuk selama-lamanya, mungkin seketika. Banyak negara-negara luar, macam sekarang ni di Mesir melalui revolusi, sama juga di Tunisia, di Filipina, malahan macam di Indonesia. Betul sekarang ni sebab adanya Pak Jokowi. Tapi kalau lepas Pak Jokowi macam mana? Berantakan balik sebab dah terbiasa dengan revolusi. Berbeza dengan negara kita. Negara kita mengamalkan bahawa kita mengamalkan demokrasi. Raja berperlembagaan. Lengkap. Tapi itulah yang cuba dionarkan oleh warga kita kerana nak mengejar jawatan. Sanggup mewujudkan macam-macam. Apa yang berlaku kemarin, Majlis Peguam pun nak tunjuk dia punya demonstrasi. Sedangkan sebelum itu mereka membela para hakim, membela peguam-peguam. Tapi sekarang ni dia bela orang yang terbukti sedang dah disiasat. Tak boleh pula nak disiasat. Jadi saya tak faham. Itu keadaannya saudara. Saya bukan saya ini, kena lihat saudara. Kalau dalam waktu saat-saat ini seandainya Yang Amat Perdana Menteri berlapang dada memutuskan menghadap Dewan Agung untuk mengadakan pilihan raya, saudara Ikram Korlin, kalau pemimpin tua nak mati tak sedar diri tu, gila nak bertanding tu, lagi tak guna. Saya menyatakan dalam keadaan sekarang ni, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Tapi kena sedar dirilah kalau dah tak sesuai. Sebab hari ini budaya hari ini berbeza dengan budaya yang kita alami. Saya sedar diri. Bila orang tanya kenapa tak bertanding, saya kata buat apa? Sebab pemikiran saya kadang-kadang sesuai untuk zaman saya, bukan zaman hari ini. Zaman anak-anak sudah bijak menggunakan dunia tanpa sepadan, menggunakan pelbagai media sosial. Jangan kita orang kata pedor sangat. Jadi dah tua tu tak payahlah. Cuma tak maulah saya nak gunakan bahasa kubur nak panggil. Berhentilah, tak bolehlah begitu saudara. Kita minta mereka sedar-sedar dirilah. Saya kembali menegur Yang Amat Perdana Menteri harus segera panggilkan pilihan raya. Jangan risau. Saudara dengar sendiri apa kenyataan daripada ini Datuk Zaid Ibrahim. Nampak gaya dah 5-6 hari ni beliau hari-hari membuat siaran dalam YouTube, dalam Facebook. Beliau memberi panduan lebih kurang. Beliau bukanlah ahli UMNO. Dulu ahli UMNO pernah keluar, masuk Keadilan, keluar, masuk DAP. Sekarang ni beliau, saya nampak seorang bebas memberi pandangan. Pandangannya satu saja, dia kata apa yang berlaku dalam Parti UMNO khususnya, dia kata yang paling penting beliau mengharapkan agar Presiden tegas. Kalau lihat ada ahli-ahli yang menyeleweng, pecat saja. Jangan simpan lama-lama. Selagi kita menyimpan parasit, selagi itulah kita ini akan bermasalah. Macamlah orang kata, kenapa ubi itu jadi kayu? Kerana lambat kita nak cabut. Agak pokok dah rendang, pokok ubi dia cabutlah, barulah kita dapat makan ubi. Tapi kalau tunggu sampailah setahun, maka ubi itu jadi kayu. Begitu juga kalau kita sakit gigi. Bila kita menghadapi sakit gigi, gigi berlubang. Cara yang terbaik, kalau boleh tampal-lah. Kalau dah besar lubang tu, cabut je. Gantikanlah dengan gigi baru walaupun palsu. Tetapi ini lumrah kehidupan yang perlu kita ikuti. Jadi Yang Amat Perdana Menteri jangan risau. Kalau tidak, lagi lama anda tunggu, lagi teruk pilihan raya ni akan berlaku pada UMNO. Sekarang ni saudara, macam parti DAP berantakan sama-sama mereka. Malahan warga Cina pun sebenarnya sudah
tidak lagi dah jeran lah, tidak lagi pedor untuk menyokong habis-habisan ini parti DAP. Ini terbukti dalam pilihan raya di Melaka, pilihan raya di Johor. Mereka sudah mula dapat kesedaran. Mereka sedar bahawa selama hari ini mereka dibohongi dengan retorika politik, dengan adu domba, menggunakan politik yang chauvinis, bangsa diadu-adukan. Dan sekarang ni saya lihat pengundi-pengundi dari keturunan Cina juga tidaklah boleh didungukan oleh pimpinan mereka sebegitu saja. Jadi dalam keadaan sekarang ni elok kalau dia adakan pilihan raya. Begitu juga dengan Parti Keadilan. Dah pula dengar cerita semalam kemarin, katanya Azman Ali berjumpa dengan pegawai daripada pemimpin daripada Parti Keadilan. Katanya kalau itu keadaan tentulah akan menimbulkan konflik yang terlalu besar. Saya tidak yakin warga Parti Keadilan bersedia untuk menerima kembali orang macam Azmin, macam Zuraidah. Jadi dalam keadaan begini mereka keluh kesah. Kesan daripada pertandingan timbalan presiden dan sebagainya, buat pilihan raya. Sebab ada juga orang yang kecewa, yang nak bertanding jawatan, yang kalah dan sebagainya. Buat pilihan raya. Sebab advantage atau kelebihan ada pada UMNO. Parti Peribumi Bersatu tak cerita lah saudara. Semalam kita dengar laporan 1,000 orang ahli daripada Parti Bersatu katanya mengisytiharkan diri keluar daripada Parti Bersatu menyertai UMNO. Itu mereka ini ada yang berjawatan sebagai ketua cawangan dan sebagainya dalam bahagian Kanga. Itu hari saya dah bercakap tapi dinafikan, tak tahulah. Semalam keluar lagi kenyataan berita sebegitu. Malahan warga Perlis sudah pun jemu dan jelek dengan pimpinan Bersatu. Saudara, Parti Pejuang selalu tengok apa nak jadi. Memang tak ada. Sebab itu ke mana Tuan Mahathir pergi pun tak ada sambutan. Dan inilah masanya yang terbaik untuk Datuk Ismail Sabri yang mewakili sebagai naib presiden UMNO. Kalau beliau betul-betul sayangkan parti, panggil pilihan raya, insya-Allah UMNO Barisan Nasional boleh menang. Nak diharapkan dengan PAS. Saya tengoklah sendiri. Betul, saya tak menafikan bahawa ada yang berlaku di Besut. Katanya lebih kurang 40 ke 50 orang ahli UMNO menyertai PAS. Itu kita biarkanlah. Tidak berarti bahawa orang Terengganu semuanya suka pada PAS. Itu mungkinlah ada masalah peribadi dan sebagainya. Saya cuma beranggapan mereka yang dulu bersama dengan UMNO kemudian nak tukar parti, inilah politik murtad. Murtad ni keluar daripada ideologi yang dianuti. Ini sedang berlaku sekarang. Dan dalam keadaan begini saya merasakan Datuk Ismail Sabri segeralah memikirkan secara serius. Itu soal politik yang sedang berlaku. Sebab itu kita menuntut agar pilihan raya disegerakan. Lihatlah sendiri saya bila menatap kiriman adik saya Rafi Awang Kecil, ada benarnya tulisan beliau. Beliau mengatakan selama 2 tahun. Selama 2 tahun Presiden UMNO menanggung segala umpat keji, imejnya tercalar, kena maki, kena hamun dari semua sudut. Malahan di kalangan kawan, sama-sama kawan pun, yang sudah mengasingkan diri dan saling balun-membalun antara sama lain. Tapi Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia terus berjuang. Beliau berusaha untuk membersihkan dirinya melalui mahkamah. Saudara, dan beliau mahu maruah Parti UMNO ini terbela. Jadi bila semalam, bila terdengar cerita dalam perbicaraan, terdapat 4 atau 5 orang menteri yang turut mendapat kewangan daripada syarikat Kirana Sedang Berhad. Yang ini ada elemen korupsi. Walaupun Tasimuddin dia menafikan. Kerana bekas Perdana Menteri itu dia kata Tasimuddin menafikan menerima wang daripada usaha Kirana kerana masa itu saya tak ada dalam negeri, masa itu saya ada hospital. Saya baca pula kenyataan Datuk Seri Najib. Menurut Datuk Seri Najib, dia kata garis masa, timeline mengenai dakwaan Tasimuddin yang tidak mengaku menerima wang 1.3 juta dari syarikat UKSB Kirana Sedang Berhad yang dikaitkan dengan Datuk Seri Zahid dengan alasan sedang menjalani rawatan kanser. Saya sedang rawat kanser, tak mungkin boleh menerima sogokan, kata Tasimuddin. Jadi katanya lagi, antara Jun hingga Ogos 2018 beliau menjalani pembedahan kanser dan kemudian mengambil cuti selama beberapa bulan untuk rawatan lanjut.
Malahan katanya pada tarikh tertentu yang dinyatakan oleh saksi kononnya, saya telah menerima sunggukan wang tunai, saya sebenarnya sedang menjalani rawatan di sebuah hospital di luar negara. Itu kata Muhyiddin. Jadi adalah mustahil baginya menerima sebarang sunggukan yang tunai daripada sesiapa dalam keadaan itu. Dakwaan itu ternyata tidak berasas. Jadi kenyataan atau penafian ini sudah mula dipersoalkan oleh ramai warga. Datuk Seri Najib dia mempersoalkan. Dia kata ketika pemeriksaan balas oleh Peguam Datuk Seri Ahmad Zahid, iaitu Datuk Ahmad Zaidi Zainal, bekas pengurus pentadbiran UKSB David Tan Siong Sun berkata Muhyiddin juga ahli Parlimen Paguh menerima sumbangan wang 300,000 pada 4 Jun 2018. Siap dengan tarikhnya. Kemudian pada 4 Julai 2018 500,000 dan 23 Ogos 2018 sejumlah 500,000. Ini berdasarkan buku ledger syarikat sebut. Jadi pada 4 Jun dia mendakwa, yang didakwa terima duit 300,000, kata Tan Sri Muhyiddin beliau ini tak ada, sedangkan melihat dari segi catatan harian kerjanya pada tarikh sebut beliau berada di Bukit Aman. Kemudian pada 4 Julai 2018 di mana dia dakwa menerima 500,000 itu, saat itu beliau belum lagi menjalani pembedahan. Macam mana mengatakan dia menjalani dan mendapat rawatan? Dan begitu juga pada 12 Julai. Pada 12 Julai barulah dia menjalani pembedahan. Tetapi pada 4 bulan tak ada. Artinya masih berada dalam negara. 7 Ogos dia keluar hospital. Ada boleh rujuk dia punya kenyataan semua tu, kenyataan media. 14 Ogos beliau mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen di Dewan Rakyat. Dan pada 23 Ogos beliau didakwa menerima 500,000. Jadi timeline itu bercanggah. Jadi kena pendedahan saksi iaitu membuatkan kita harus minta supaya pihak berwajib membuat siasatan. Dia cuma kata Sri Najib, dia cuma spin. Kononnya pada tarikh sebut dia sedang menjalani rawatan, tetapi yang memberitahu saksi adalah 3 tarikh Tan Sri Muhyiddin menerima wang itu beliau berada dalam negara. Itu keadaan. Pada carian Google, Muhyiddin dibenarkan keluar dari hospital Mount Elizabeth pada 7 Ogos, sedangkan tarikh nyatakan saksi adalah 28 Ogos. Kemudian Tan Sri Muhyiddin pula menyatakan menjalani rawatan bermula daripada 12 Julai, sedangkan tarikh nyatakan saksi beliau menerima wang itu pada 4 Julai. Itu 8 hari sebelumnya. Kemudian apa dah jadi pada tarikh 4 Jun? Adakah Muhyiddin dalam sesi rawatan? Ketiga-tiga tarikh sebut ternyata Tan Sri Muhyiddin bukan dalam sesi rawatan. Oleh itu, menurut Datuk Seri Najib, wajarlah bahawa beliau perlu disiasat. SPRM tak boleh pilih bulu. Dan saya agak setuju dengan pandangan Datuk Razlan, Ahli Majlis Tinggi UMNO. Dia kata Presiden Persatu Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu didakwa di mahkamah. Beliau tak perlu lagi nak menjawab melalui media sosial, kerana hanya mahkamah saja yang boleh menentukan kesahihan. Dan Razlan mendakwa Datuk Seri Zahid didakwa di mahkamah pada tahun 2018. Manakala Tan Sri Muhyiddin tidak dikenakan tindakan sama kerana bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir ada berdendam dengan UMNO. Jadi Mahathir sebagai Perdana Menteri sudah pasti tahu maklumat kedudukan Tan Sri Muhyiddin macam mana. Jadi tomahan penyamun, perompak, pencuri dan sebagainya tak lain dan bukan adalah kerana dendam. Jadi dalam keadaan begini sahaja, apa yang berlaku, rakyat mahu menuntut keadilan sekarang. 4 orang, Khari Jamaluddin, Rizal Marikan, Datuk Anipah Aman, malahan ini Syafiq Abdal, termasuk Tan Sri Muhyiddin sendiri, mereka ni perlu disiasat kerana telah perkataan itu keluar di mahkamah. Sebab itu saya tengoklah juga kenyataan daripada Parti Bersatu di Kedah. Bersatu Kedah akan membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah berdasarkan keterangan seorang saksi dalam pembicaraan rasuah Presiden UMNO
yang mendakwa beberapa ahli politik menerima dana daripada Ultra Kirana Sdn Bhd. Ia susulan saksi pendakwa ke-17 yang juga bekas pengurus pentadbiran UKSB David Tan memberitahu mahkamah dalam bahawa Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin dan Shafie Apdal menerima dana syarikat tersebut. Baguslah tu. Tapi saya nampak Bersatu cuma minta disiasat 4 orang ni, bukan Tan Sri Muhyiddin. Mana boleh, kena siasat semua. Jadi kita haraplah jangan kita buat sikap yang berat sebelah. Sebab itu saya dapat satu kiriman lagi tu. Dia kata politik hanya 3.7 juta dan 1.3 juta dilakukan oleh pemimpin Melayu. Sedangkan Datuk Seri Zahid selama 2 tahun saja, Datuk Seri Najib 4 tahun diaibkan dengan pelbagai nama dan label. Kononnya label kluster lah, label perbicaraan calon ke Sungai Buloh lah, masih lagi didendangkan sampai hari ini. Jadi kita melihat saudara, Presiden UMNO adalah orang yang paling parah teruk. Macam-macam orang kata dia, tapi dia dengan berlapang dada pergi ke mahkamah menuntut keadilan. Sebab itu sekarang ni saya nak tanya para pendukung Khairi Jamaluddin, Isyamuddin, bini Tan Sri Muhyiddin, Shafie Apdal, Hanifah Aman, siapa lagi? Rizal Marikan. So sekarang ni apakah bukan mereka kluster mahkamah? Datuk Lokman Adam semalam telah membuat laporan polis di Sungai Udang. Saya mendapat tahu bahawa pimpinan UMNO, saya yakin lebih-lebih lagi tentulah Pergerakan Pemuda, akan mengadakan siri laporan polis di seluruh negara. Jika ini berlaku, pihak polis kena siasat. Saudara Samad Lon, lagi banyak pendedahan, lagi betul lah apa yang disangka kebanyakan kepimpinan Melayu sekarang ni umpama harapkan pagar makan padi. Yang ini saya bersetuju, saudara. Bukan UMNO ya. Saya bersetuju. Ramai pemimpin diharapkan pagar makan padi. Bukan kita tak tengok, ada kes-kes, ada wakil rakyat cemar melakukan pencerobohan seksual. Bukan tak ada. Ada juga pemimpin yang terjebak dalam korupsi. Ada pemimpin yang menyeleweng. Dalam keadaan begini, sebab itu saya mengatakan, semalam saya dah beritahu, aib pemimpin Melayu. Sudah sampai masanya saya bersetuju, amat bersetuju dengan pandangan Datuk Zahid Ibrahim. Jangan fikirlah kluster menteri ke, kluster wakil rakyat ke, bila sampai waktunya sekarang ni, pecat-pecatlah. Memanglah kita harus mengambil tindakan yang sukar, saudara. Sebab ini adalah tindakan pahit. Pahit itu ubat, bukan manis. Kalau kita sentiasa boleh, akhirnya orang melupa, orang benci pada kita. Jangan izinkan rumah UMNO itu tercemar dengan kegiatan pemimpin-pemimpinnya yang melakukan onar. Banyak, saudara. Saya malas nak santun itu ini, banyak gambar saya terima. Cuma yang kita persoalkan, kenapa dalam kes Kirana Sdn Bhd hanya seorang, Datuk Seri Zahid Hamidi. Begitu juga dengan krisis skandal yang dikatakan YMDB. Kenapa seorang Datuk Najib saja, sedangkan yang menerima labanya ramai. John Loh-nya, Izaiti-nya, suami Izaiti-nya, Nek Faizal-nya, dan ramai lagi. Kenapa tidak mereka ini dibawa ke mahkamah? Tak sepatutnya pula mereka dijadikan saksi bagi pihak pendakwa raya hanya kerana nak menghukum Datuk Najib, hanya kerana nak menghukum Datuk Zahid Hamidi. Ini bukan ada keadilan kalau begini. Kita menuntut, kita warga cinta damai, dan kita mengharapkan agar pimpinan negara bersangka baik. Dan saya menuntut juga Datuk Ismail Sabri. Beliau adalah sebagai berlatar belakangkan ilmu undang-undang. Beliau pernah menjadi peguam. Hari ini beliau jadi Perdana Menteri. Kenapa tidak berusaha untuk membersihkan negara ini? Kita mau membersihkan kepimpinan negara ini daripada segala yang comot-comot ni. Laksanakanlah. Kenapa tidak? Sebab itu kalau tak boleh nak dipecat dia orang daripada menteri apa semua ni, susah sangat. Mungkin tak berani nak bawa mereka ke muka pengadilan, panggil pilihan raya. Ada pilihan raya nanti, kalau Barisan Nasional menang, beliau akan jadi Perdana Menteri yang dikelilingi oleh pejuang-pejuang bangsa.
yang lebih bersih, yang lebih mantap pemikirannya, dan kita mau melakukan pembersihan. Bila nak buat pembersihan ni, Saudara Gadion, dia jadi PM 8 sampai bulan 9. So saya tidak mengatakan sampai bulan 9. Kalau mengikut kenyataan Datuk Seri Presiden UMNO, pilihan raya 20 pilihan raya yang ke-15 ini, kita menjadikan Datuk Ismail Sabri sebagai poster boy. Menang, jadilah Perdana Menteri, tak ada masalah. Cuma yang kita hairan, kenapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masih teragak-agak, masih terperangkap dengan kenyataan orang keliling kelalangnya. Masa tak sesuai untuk pilihan raya lah, kerana keadaan sekarang ni harga barang naik lah. Sampai bila kita nak menyelesaikan masalah ini? Sampai bila nak tengok semua tak ada tu baru boleh pilihan raya? Jawabnya, tunggu kucing bertanduk. Pandemik COVID-19 tidak akan usai. Saudara lihat sendiri, saban hari saya memberi pencerahan. Hari ini dia tak sampai, tapi jumlah mereka dijangkiti ribuan. Jadi kita nakkan satu kerajaan yang baru supaya dapat diwujudkan satu pemikiran yang tuntas. Kenapa dalam keadaan ekonomi ini teruk? Kenapa kewangan ringgit Malaysia masih berada dalam suasana yang cukup murung? Kerana kepimpinan. Kita tak salahkan Datuk Ismail Sabri seorang diri, tak baik, saudara. Takkan kita nak empuk atas bau dia saja. Sedangkan ada 70 menteri, timbalan menteri, pengurusi-pengurusi JLC, duta bertaraf menteri, ramai. Kenapa tidak dicanai pemikiran mereka untuk menyantuni? Kerana masing-masing ada agenda politik masing-masing. Mereka juga tak setuju nak tengok kalau Datuk Ismail Sabri berjaya membawa negara ini keluar daripada kepompong kehidupan yang sukar. Kerana merasakan kalau Datuk Ismail Sabri itu orang UMNO, maka UMNO akan dapat nama. Sebab tu mereka buat tak tahu je. Ini tidak ada keikhlasan. Sepatutnya panggil pilihan raya, dan bila menang, lantik siapa orang yang kita fikirkan berwibawa untuk memacu. Kena ingatlah, umpamakanlah bahawa negara kita ni sebagai sebuah batera. Dalam batera kita ni macam-macam ada, tapi kita perlukan seorang kapten kapal, nakoda yang mantap, yang tahu, yang berani. Dan kita juga memerlukan anak-anak kapal yang tak ada berhenti untuk mengayuh, walaupun batera itu berada di lautan penuh bergelombang. Negara kita sedang menghadapi gelombang yang panas tenat. Malah sekarang ini, kalau saya lihat sendiri, siapa boleh menafikan dunia sedang menghadapi gelombang ekonomi yang merosot. Tapi tak boleh nak katakan kerana pandemik, hanya kerana perang Ukraine Rusia. Kalau kita mampu untuk curb negara kita ini, kita tak akan terjebak dalam masalah-masalah yang bagaimana kita hadapi sekarang. Saya lihat sendiri apa berlaku di negara Brunei, jiran kita. Memang negeri dia kecil, tapi rakyatnya tak ada pula kita dengar keluh kesah. Tak ada pula kita dengar harga beras mahal di Brunei. Tak ada pula kita dengar tak cukup ayam mahal, daging mahal, ikan mahal. Tak ada. Ditadbir dengan baik kerana pimpinan. Saya minta lah agar Datuk Ismail Sabri berlapang dada. Jangan kita fikir. Banyak orang marah dekat saya bila saya kata perlulah kita buat panggil pilihan raya. Lain tak ada. Nak pilihan raya, apakah itu saja solusinya? Ini bukan the only one, bukan itu saja solusinya, tapi kita melihat bahawa secara besar dari segi makronya, apabila kita adakan pilihan raya, dapat satu keadaan, satu kerajaan yang mantap. Jika dibiar lagi lama, saya nak bagi tahu pada Ismail Sabri, lagi lama anda tunggu untuk memanggil pilihan raya, lebih cepat anda akan disingkirkan daripada anjung kuasa Seri Perdana. Lagi lama anda tunggu, rakyat hilang kepercayaan, rakyat tidak akan menyokong parti kerajaan. Hari ini orang melihat seolah-olah UMNO itu parti kerajaan. Orang melihat Barisan Nasional itu adalah parti kerajaan. Kerana yang jadi ketuanya adalah Datuk Seri Ismail Sabri sebagai naib Presiden UMNO. Lagi lama orang marah, ini tak boleh pakai lah. Rakyat peringkat bawahan, peringkat akar umbi, mereka bukan ambil kisah sangat. Nak ambil tahu secara detail tak ada. Cuma mereka tahu Datuk Ismail Sabri, orang UMNO jadi Perdana Menteri. Dan jadi Perdana Menteri tak boleh nak buat. Akhirnya mereka menyokong parti pembangkang. Kalau senang begitu berlaku, Datuk Ismail Sabri kena berundur.
Ini realitinya. Tetapi kalau beliau dapat melaksanakan pilihan raya dengan keadaan yang sesegera mungkin, boleh dipertahankan. Saya tahu untuk memanggil pilihan raya bukanlah sikit kosnya. Memang kosnya terlalu mahal. Tapi kadang-kadang kalau kita bawa kereta, 2 tayar dah pancet, bukannya botak. 2 tayar dah pancet, perlu diganti. Inilah umpamanya sekarang ni kita naik kereta depan, tiba-tiba tayar depan tu dah pancet. Berhenti cari kedai tayar, kita tukar dengan tayar baru supaya dapat meneruskan perjalanan. Dalam rumah UMNO umpama sebagai batera, banyak kepangnya lah, anak-anaknya, parasitnya. Bukan perlu disembuh gitu saja, tidak, perlu dicongkil. Kalau kepang dia tarik keluar, kalau berangasnya yang melekat dekat kemudi tu, turun, buang. Yang perlu kita singkirkan. Saya nak cakap pada Datuk Ismail Sabri, saya minta lah kalau boleh, dalam menangani politik bangsa kita hari ini, kita mesti bertindak, dipanggil cruel in order to very kind. Kita, biarlah orang melihat kita zalim, tetapi sebenarnya kita mahu menyelamatkan keadaan. Jangan kita biarkan keadaan berterusan begini, nak tunggu waktu lenang, nak tunggu air tenang, baru nak panggil pilihan raya. Saya rasa minta maaf. Lagi lambat anda memanggil pilihan raya, lagi cepat anda tersingkir daripada anjung kuasa di Seri Perdana. Fikir-fikirkanlah. Saya tak boleh kata apa. Kalau nak dengar cakap apik kelalang, orang keliling ni tu, mereka semua kalau boleh nak bertahan setahun lagi, mencari upaya. Dan upaya tak ada lagi dah, saudara. Kapal dah bocor. Di hadapan halilintar, kilat, sabung menyabung. Tak buat pilihan raya sekarang, maka berakhirlah kerjaya anda sebagai orang penting di anjung kuasa Seri Perdana. Yang lebih baik, fikirkanlah. Lagi segera diputuskan pilihan raya ini, serahkan balik pada rakyat, biar rakyat memilih apa semua, siapa yang wajar menjadi pemimpin, dan kita berhati lapang, kita dapat menyantuni kehidupan rakyat. Yang penting, jangan sekali-kali kita menzalimi rakyat. We must be very cruel in order to be very, very kind. Kita mesti dilihat zalim, tapi sebenarnya kita berhasrat untuk menjadi pemimpin yang terbaik. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berhujung minggu.